Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jemaah yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini dan juga memberkati ilmu yang bakal kita gali dan kita kaji sebentar nanti. Ala hadhin niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, para jemaah yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu sekali lagi ya pada malam yang penuh keberkatan ini di dalam pengajian kita, iaitu soal jawab agama. Dan pada malam ini, ya seperti mana biasa, kita akan membaca beberapa soalan-soalan yang ditimbulkan di dalam buku panduan kita ataupun buku rujukan kita, Ensiklopedia Soal Jawab Agama. Dan pada malam ini saya ingin mulakan dengan beberapa persoalan di dalam bab akidah, dan kemudian kita akan mengambil pula beberapa persoalan di dalam bab solat. Saya tahu kita dah lama dah tak bincang bab solat ni, dan saya tahu jemaah paling favorite ialah bab solat ya. Baik, jadi insya-Allah kita akan ambil beberapa soalan ringkas daripada bab akidah, dan soalan-soalan ni pun menarik kerana kita masuk kepada satu bab ataupun satu daerah perbincangan yang baru, iaitu berkenaan dengan beriman kepada para malaikat. Ya, bagi para jemaah yang ada buku rujukan ini di rumah, sila buka muka surat 30, ya, lihat soalan 44, soalan 45 dan juga soalan 46. Boleh? Baik, mari sama-sama kita baca. Soalan 44 ya adalah persoalan daripada seseorang yang bertanya berkenaan dengan malaikat. Kata dia, malaikat ni kita tak nampak. Ya, jadi dia ingin tahu apakah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa wujudnya ataupun dalil-dalil daripada agama kita yang menunjukkan wujudnya malaikat itu dan wajibnya beriman kepada malaikat tersebut. Nah, jadi apakah dalil-dalilnya? Pertama sekali, ya, sebagai orang yang beriman, kita perlu tanya diri kita, adakah kita beriman kepada Allah? Adakah kita beriman kepada Rasulullah? Ya, dan adakah kita beriman kepada kitab-kitabnya? Kalau jawapannya ialah iya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, maka ya kita mesti meyakini apa sahaja yang diberitakan kepada kita di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita bercakap tentang permasalahan ghaib, malaikat ni adalah masalah ghaib. Ghaib ni apa? Ghaib ni benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Ya kan? Bila kita berbincang tentang perkara ghaib ini, maka kita perlu rujuk kepada pengkhabaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Kerana tidak ada orang, tidak ada makhluk yang berada di atas muka bumi ini ya yang dapat memberikan kita satu informasi, maklumat yang tepat tentang perkara yang ghaib, ya, kecuali apa yang dikhabarkan kepada kita ya melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu. Kenapa? Kerana wahyu ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya, maka Allah Taala tahu ada ilmu tentang segala-galanya, maka Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang layak, yang berhak untuk memberitakan kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak nampak oleh mata. Nah, ya, jadi tak boleh orang suka-suka sebarang orang ataupun ada orang mengaku-ngaku dia tahu, tidak. Ini mesti kembali kepada dalil. Jadi
Ya, sebagai contoh, dalam masalah malaikat ini, ghaib, kita tak tahu malaikat tu macam mana. Tak boleh nak tengok Disney Channel, tengok kartun, nak gambar-gambarkan macam mana malaikat tu. Kalau tengok Mat Saleh, versi orang putih, ya, malaikat tu kadang-kadang berbagai-bagai rupa yang digambarkan. Nah, kadang-kadang bentuk wanita, ada sayap, kadang-kadang bentuk manusia biasa dan lain sebagainya lah, macam-macam lah bentuk yang digambarkan. Ya kan? Ada pula kalau kita lihat cerita-cerita barat ni, dia katakan malaikat ni ada yang baik, ada jahat dan sebagainya lah. Ya, ini semua tidak boleh kita jadikan sebagai paksi, sebagai foundation, ya, sebagai asas pegangan kita. Tak boleh. Kenapa? Kerana orang-orang yang beriman, orang Islam, pegangannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apabila kita berbincang mengatakan tentang hal-hal yang gaib, nah, maka bila kita kata tentang perkara-perkara gaib ini, mesti kembali kepada ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, jadi kalau kita kata kita yakin, kita percaya kepada Allah, Rasulullah, kitab-kitab Allah, nah maka apa saja yang dikhabarkan, apa saja yang diberitakan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu mestilah kita yakini, maka itu mestilah kita percayai. Dan masalah malaikat ini disebut dengan begitu banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya. Nah, maka sebagai orang yang beriman itu tidak ada orang kata tu pertikaian, ya, berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Tidak ada pertikaian. Ini adalah perkara yang mujma' alaih, yang para ulama ijma', konsensus semuanya, ya, berpendapat dengan pendapat yang sama, berkeyakinan dengan keyakinan yang sama, iaitu malaikat itu wujud, bahkan wajib diimani. Ya, wajib diimani. Naam. Ada sebuah hadis yang masyhur dalam masalah rukun iman ni, nama dia adalah hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Dan di dalam hadis Jibril ini, siapa yang masih ingat, ialah tak kala Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya dengan beberapa soalan, pertanyaan berkaitan dengan asas pemahaman ataupun asas keimanan seorang muslim. Jadi antara soalannya ialah apa itu iman? Apa itu iman? Dan antara jawapan Nabi SAW kepada Jibril pada saat dan ketika itu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi ila akhirih. Antaranya yang dijawab oleh Nabi SAW, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kitabnya dan lain sebagainya. Yang disebutkan dalam hadis itulah. Ya, maka ini adalah satu perkara yang tidak ada pertikaian di dalam agama kita, di dalam kepercayaan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Tidak ada. Nah, kalau ada orang kata ni ada khilaf, boleh percaya, boleh tak percaya, tidak ada. Ya, tidak ada. Mana-mana mazhab Islam yang diiktiraf, mana-mana golongan ataupun firak, pecahan-pecahan Islam mana pun, semuanya meyakini akan kewujudan dan wajibnya beriman kepada para malaikat. Baik, itu jawapan bagi soalan 44. Soalan yang ke-45 pula. Adakah malaikat tercipta daripada cahaya? Ya, malaikat tercipta daripada cahaya. Dan sebab itulah antara sebabnya kenapa malaikat ni tak boleh kita lihat dengan mata kita. Kalau kita lihat ni, sebenarnya kenapa kita boleh melihat barang yang berada di hadapan kita? Nah, umpamanya, kenapa saya boleh lihat buku saya di depan ni? Ialah kerana kewujudan cahaya. Tapi cahaya ni, mana cahaya? Apa cahaya? Kita tak tahulah kan. Kalau kita kata tu lampu tu cahaya, itu lampu. Ya kan? Lampu tu yang merupakan sumber cahaya tu, itu salah satu bahagian daripada cahaya. Tapi cahaya ni di mana-mana, kita tak nampak dia kan? Kita tak boleh nak grab dia, kita tak boleh nak capai dia dengan tangan kita, tapi dia ada. Dia ada. Kalau tak ada cahaya, itu kegelapan. Bila ada cahaya, barulah kita dapat lihat semua perkara yang berada di sekeliling kita. Nah, maka kata sebahagian ulama, maka inilah antara sebabnya kenapa makhluk halus ini
ia tidak dapat dilihat dengan mata. Kerana kerana zat mereka, ciptaan mereka itu berbeza dengan zat ciptaan manusia. Kita ni orang kata flesh, bone and flesh. Kita dicipta daripada isi dan juga tulang belulang. Ya kan? Dan benda-benda lain di sekeliling kita dicipta dengan perkara-perkara hard object yang boleh dicapai, yang boleh dirasa, yang boleh dilihat dengan mata kasar. Ya kan? Tetapi malaikat ini dicipta daripada cahaya. Ya. Baik. Soalan yang ke-46 adalah soalan yang agak mendalam. Apakah pandangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang malaikat? Siapa yang mengikuti kuliah saya daripada awal, kita pernah bincangkan siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang berpegang dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, berpegang dengan pendirian dan pegangan para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, para ulama' mu'tabar yang datang selepas mereka, yang mengikuti jalan mereka hinggalah ke hari ini. Ya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Apakah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang malaikat? Jadi saya baca kerana penjelasannya agak panjang di sini. Pertama sekali, malaikat ialah makhluk alam ghaib yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu daripada sifat malaikat. Sifat malaikat ni dia rajin beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Allah Taala ciptakan malaikat ni dengan satu tugas tertentu. Jadi kalau malaikat ni ada yang malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih, maka mereka bertasbih saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat yang Allah Ta'ala cipta untuk sujud, maka dia sujud saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayatnya. Ada pula yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menghantar hujan, maka dia hantarkan hujan. Ya, begitu Allah Ta'ala ciptakan malaikat dengan fungsi dan juga orang kata tugas yang pelbagai. Ya. Kedua, mereka tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Tidak boleh gambarkan malaikat ini seolah-olah dia Tuhan. Tidak. Ya, tidak boleh gambarkan malaikat ini dia perfect, sempurna sebagaimana waliyadzubillah sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Ya kan? Bahkan malaikat dengan manusia ni pun dah dia boleh kita bandingkan. Nah, ada yang kata bagus jadi malaikat ni. Kenapa? Kerana jadi malaikat ni dia kedudukan dia beribadat sahaja pasti syurga, tak ada nafsu dan sebagainya, ya kan? Tetapi kalau kita lihat manusia itu apabila dia melawan hawa nafsunya, apabila dia mujahadah, apabila dia memaksa ataupun mendorong jiwanya untuk melakukan ibadat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kedudukannya sebenarnya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat tidak ada nafsu, malaikat tidak ada kesusahan-kesusahan yang perlu dia lawan, yang perlu dia atasi untuk dia meningkatkan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ni bukan Tuhan. Ya, malaikat ini bukan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka daripada cahaya dan dikurniakan ketaatan sempurna kepada perintah Allah. Jadi memang Allah Taala ciptakan mereka ini untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, kita baca apa firman Allah dalam surah Al-Anbiya. Walahu man fis samawati wal ardu wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan di bumi adalah milik dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri, maksudnya tidak sombong. Malaikat ni tak ada perasaan nak sombong kepada Allah, berbeza dengan syaitan. Kan? Syaitan ini dia boleh jadi sombong terhadap Allah. Bila Allah Ta'ala suruh dia sujud, dia kata aku tak nak sujud.
Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Mana mungkin yang diciptakan daripada api ini sujud kepada yang diciptakan daripada tanah. Tetapi malaikat tidak ada la yastakbirun. Mereka tidak ada kesombongan an ibadatihi, ya, daripada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan dia tidak ada rasa enggan nak beribadat kepada Allah, berbeza dengan manusia. Manusia ni, ya, kadang-kadang dia malas, kadang-kadang dia tak ingin, kadang-kadang dia rasa kenapa dia perlu beribadat, kenapa dia perlu sembah Allah, ya kan? Tapi malaikat tidak ada perasaan-perasaan seperti itu. Naam. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka mensucikan, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahara. Siang, malam dan siang. La yafturu, dan mereka tidak rasa bosan. Manusia baik macam mana pun, hebat macam mana pun, ada masa bosan. Ya kan? Ada masa boleh buat zikir banyak, ada masa tak boleh. Ada masa rajin baca Al-Quran, berjuz, ada masa tak boleh. Ya kan? Nah, itu perbezaan di antara, ya, manusia dengan malaikat-malaikat. Malaikat tidak ada rasa bosan. Terus menerus. Kalau Allah Ta'ala ciptakan dia untuk sujud dia sepanjang hayatnya. Ya. Kalau diciptakan dia untuk bertasbih dia siang dan malam. Kalau dia diciptakan untuk bertakbir dia siang dan malam. Ya. Kalau diciptakan untuk apa-apa ibadat yang lain, terus dia lakukan. Tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa jemu, tanpa ada rasa penat. Nah, inilah malaikat-malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bilangan para malaikat sangat banyak. Sangat banyak. Tidak dapat dihitung kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Dan ini adalah antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Allah Taala ingin menciptakan satu malaikat yang taat kepadanya, nak tunjukkan kepada manusia, wahai manusia, kalau engkau tak nak beribadat kepadaku, kalau kau tak nak taat kepada aku ada makhluk yang aku ciptakan untuk beribadat, sujud dan mengagungkan aku. Aku tak perlukan kepada manusia. Aku tak perlukan kepada hamba-hamba aku yang lain. Kan? Nah, jadi jangan sombong. Allah Ta'ala tak memerlukan kepada ibadat kita. Kalau kita tak nak beribadat, sembah kepada Allah, Allah Ta'ala boleh ciptakan makhluknya yang lain untuk beribadah taat kepada dia. Kalau kita sombong, tidak mahu menundukkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala mampu untuk mencipta makhluk lain yang boleh tunduk, ya, merendahkan diri kepadanya, mengagungkan dan mengesakannya. Ya, itu tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan malaikat ini, ya, bukan sia-sia. Ya kan? Tetapi ada hikmahnya. Antara hikmahnya, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan makhluk-makhluk yang sempurna, maksudnya makhluk-makhluk yang taat beribadat kepada dia, yang taat kepada setiap suruhannya, ya. Dan Allah Ta'ala juga mampu menciptakan makhluk yang engkar seperti syaitan. Allah Ta'ala juga mampu untuk menciptakan makhluk yang di antaranya taat boleh, engkar boleh. Ada masa taat, ada masa engkar. Ya kan? Dan ada masa yang dia mampu untuk melawan hawa nafsunya sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Ada masa dia lebih jahat daripada syaitan, kedudukannya lebih bawah daripada syaitan. Nah, ini kekuasaan, keagungan, kebesaran, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan segala-gala ini, ya, untuk tunduk patuh kepada suruhannya. Baik. Jadi bilangan malaikat ini amat banyak. Bayangkan, ya kan? Kalau kita nak fikirkan banyaknya manusia daripada awal ciptaan dunia sampai sekarang, mungkin kita pun tak mampu terhitung. Ya kan?
Malaikat juga begitu banyaknya, bahkan mungkin lebih banyak daripada manusia. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat ya di perenggan yang di bawahnya Ibn Katsir rahimahullah menyebut sabit dalam hadis sahihain. Hadis sahihain maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan dalam kisah Mi'raj. Kemarin kita pernah sentuh sikit masalah Isra Mi'raj kan? Jadi dalam Mi'raj, Rasulullah SAW dibawa ke Baitul Ma'mur. Ya, Al-Baitul Ma'mur di langit yang terdapat seramai 70,000 malaikat bersembahyang ibadah di dalamnya, salat di dalamnya. Jadi ada Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini ya di dalamnya setiap kali ada 70,000 malaikat yang beribadat menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya setiap hari. Apabila keluar malaikat ini, keluar 70,000 ini daripada Baitul Ma'mur, akan masuk 70,000 yang baru dan mereka ini beribadat di dalamnya. Dan 70,000 yang keluar ini tidak akan kembali ke dalam Baitul Ma'mur tersebut. Dan bayangkan setiap hari kalau 70,000 masuk, 70,000 keluar, 70,000 masuk, 70,000 keluar, 70,000 masuk, 70,000 keluar. Subhanallah. Ya kan? Satu hari berapa ramai manusia yang lahir dekat muka bumi? Siapa tahu? Ya, berapa ramai yang manusia saya Google sekejap. Ya. Berapa ramai manusia? 385,000 newborn each day. Malaikat berapa? 70,000 setiap hari ya, dan keluar. Ini apa? Ini yang dalam Baitul Ma'mur sahaja. Ini dalam Baitul Ma'mur sahaja. Belum lagi yang lain-lain tu. Ya kan? Jadi wallahu a'lam. Kita tak tahu siapa lebih banyak, siapa lebih sedikit, tapi nak tunjukkan ni kebanyakannya, banyaknya ya angka kewujudan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala cipta untuk mengagungkan dia, untuk mengesakan dia, untuk mengangkatkan dia ya, malaikat-malaikat inilah ya. Baik. Jadi beriman kepada malaikat ini merangkumi 4 asas yang penting. Ada 4 asas. Apa dia? Pertama, keimanan terhadap wujudnya malaikat. Itu yang pertama. Pertama sekali, kita beriman akan wujudnya malaikat. Kalau yang first ni fail, tak bolehlah nak ikut dengan perkara-perkara yang lain. Yang pertama sekali, kena yakin, kena beriman malaikat wujud. Orang beriman tak boleh kata, aku tak tahulah malaikat ni ada ke tidak. Tak boleh. Malaikat ni dia kena yakin malaikat itu wujud. Maaf, orang beriman ni kena yakin malaikat itu wujud. Ya, malaikat ada tak? Ada. Ya, ada. Yang kedua, keimanan kepada malaikat yang diberitahu nama-nama mereka seperti Jibril, Mikail dan juga keimanan secara ijmal kepada kalangan mereka yang tidak diberitahu namanya. Jadi, malaikat-malaikat kita tahu namanya, kita mesti iman terhadap mereka secara khusus. Contohnya, bila kita baca hadis tentang Jibril, dikhabarkan tentang kewujudan Jibril, maka kita mesti meyakini kewujudan beriman kepada malaikat yang namanya Jibril. Ya. Tayyib. Bagaimana pula yang kita tak tahu namanya? Kalau yang tak tahu namanya, cukup kita iman dengan iman yang ijmali. Maksudnya iman yang secara umum. Bila kita tak tahu nama dia. Bila kita cakap tentang 70,000 malaikat setiap hari beribadat di dalam Baitul Ma'mur. Ya, setiap hari 70,000 malaikat beribadat kepada Allah di dalam Baitul Ma'mur. Kita tak tahu siapa nama dia. 70,000. Ya kan? Pak Haji cucu 7 orang pun kadang nama lupa, betul tak? Ini 70,000 macam mana nak ingat? Kita lah tak boleh ingat. Ya kan? Of course Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita tak boleh nak ingat dah.
Tetapi ada beberapa nama malaikat yang boleh kita ingat. Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Yang mana kita boleh ingat, yang mana kita jumpa di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka mereka ini ya kita wajib imani mereka secara spesifik. Baik. Saya kasih gambaran kenapa poin ini penting ya. Sebagai contoh, ada seseorang yang mengaku beriman, saya Muslim, saya beriman dengan malaikat-malaikat semuanya. Saya beriman dengan makhluk yang namanya malaikat. Ya, saya beriman ada 70,000 setiap hari malaikat yang beribadat di dalam Baitul Ma'mur. Tetapi saya tak percaya malaikat yang namanya Jibril. Ni ibarat ya, sampel. Misal, bukan saya yang tak beriman. Kononlah ada seseorang yang mengatakan begitu. Dia kata dia beriman kepada malaikat yang ada dalam Baitul Ma'mur. Dia beriman kepada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan semuanya. Ya, tetapi dia tidak beriman dengan Jibril. Sempurna tak iman dia? Tak sempurna. Tidak sempurna. Di situ keimanannya cacat. Ya, keimanannya terhadap malaikat cacat dan memberi kesan kepada keimanannya secara keseluruhan. Ya, memberi kesan. Nah, jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan ya keimanan kepada kewujudan malaikat secara amnya dan beriman kepada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya, yang diketahui namanya secara khusus. Dia ada malaikat yang dinamakan sebagai malaikat Jibril. Ya, dan banyak malaikat Jibril disebut berkali-kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bagaimana Nabi bertemu dengan Jibril, dapat wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, namanya hadis Jibril dan sebagainya. Maka orang yang beriman tak boleh nak tolak, mesti percaya. Ya, percaya, mesti beriman kepada malaikat-malaikat seluruhnya secara ijmali dan kepada malaikat-malaikat yang kita kenal nama-nama secara khusus. Yang ketiga, keimanan kepada malaikat mengikut sifat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Contohnya, sifat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan baginda telah melihat Jibril atas sifat aslinya dengan mempunyai 600 sayap dan sayup mata memandang. Kadang-kadang malaikat boleh berubah kepada bentuk manusia sebagaimana yang berlaku kepada Jibril ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jibril berupa seorang lelaki. Begitu juga ketika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berceramah di hadapan sahabat-sahabatnya. Jadi ini beberapa perkara. Ya, beriman kepada malaikat mengikut sifat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi antara sifatnya, contohnya Jibril. Ya, Jibril, Nabi SAW ada ceritakan bahawa Jibril ini mempunyai sayap 600 sayap. Dan sebenarnya hadis ataupun kisah berkenaan dengan sifat dan rupa Jibril ni ada disebutkan di dalam hadis yang panjang ya. Tapi kita tak naklah ambil tu, kita ambil kaedah umum dia. Jadi apa saja yang kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, apa saja yang kita lihat di dalam Al-Quran, apa saja yang kita lihat dalam hadis yang menceritakan tentang sifat Jibril, sifat malaikat-malaikat, maka ini semua wajib kita percayai, wajib kita imani. Tetapi, ni nota penting. Jangan kita bayang-bayangkan, jangan kita sama-samakan apa yang kita baca, apa yang kita tahu berkenaan dengan sifat-sifat malaikat ini dengan apa yang kita lihat ataupun gambarkan ataupun apa yang terdetik di dalam benak fikiran kita daripada gambaran-gambaran yang sedia ada. Maksud saya, bila Nabi SAW katakan Jibril itu ada 600 sayap, jangan pula kita pergi fikir sayap dia macam gini, sayap dia macam butterfly, sayap dia macam macam burung kakak tua, sayap dia macam penguin. Na'udzubillahi min dzalik. Tak boleh nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tak boleh nak samakan malaikat ini dengan makhluk-makhluk yang kita dah tahu, yang kita dah nampak. Kita tahu arti sayap.
Kan kita tahu erti sayap dah cukup di situ. Tapi jangan gambarkan, oh sayapnya begini, sayapnya begini. Tak boleh. Kenapa? Kerana kita belum pernah lihat. Kerana kita tidak tahu. Kerana ini adalah perkara gaib. Perkara yang di luar daripada kemampuan akal kita untuk memikirkannya. Dan juga di luar daripada ilmu yang kita ada. Kita tak ada ilmu berkenaan dengan hal ini. Nanti ya apabila kita mati, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkinlah kita akan dapat lihat ya insya-Allah melihat malaikat-malaikat yang indah-indah ini dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi malaikat ini juga kadang-kadang boleh datang dalam bentuk manusia. Dia boleh datang dalam bentuk manusia. Sebagaimana malaikat juga pernah mendatangi Maryam alaihassalam. Begitu juga malaikat Jibril pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ini yang kita sebut tadi tentang hadis Jibril. Ya kan, dalam hadis Jibril itu Nabi SAW mengatakan setelah dialog yang begitu panjang di antara Nabi SAW dengan Jibril, maka Nabi SAW umumkan kepada para sahabat. Dia kata, itulah Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang untuk mendidik kamu, mengajar kamu berkenaan dengan agamamu. Ya? Jadi Jibril ataupun malaikat secara umumnya boleh datang kepada manusia, boleh datang kepada manusia dalam bentuk rupa manusia. Boleh. Dan itu boleh berlaku. Tetapi jangan salah faham. Ya, malaikat tu tidak boleh datang kepada kita sekarang ini dan mengajarkan kepada kita satu syariat yang baru. Itu tak boleh. Itu bukan malaikat yang datang, itu syaitan yang datang. Syaitan pun boleh datang kepada kita menyerupai manusia. Apakah dalilnya? Dalilnya ialah kisah berkenaan dengan fadilat ayat kursi. Bagaimana ya seorang sahabat yang menangkap syaitan dalam bentuk rupa manusia berkali-kali ya, dan kemudian diugut untuk dibawa kepada Rasulullah, tetapi dia katakan, jangan bawa aku kepada Rasulullah, aku akan ajarkan kepada kamu satu perkara yang mana kalau kamu baca, maka semua golongan syaitan ini akan akan takut ataupun akan larikan diri. Ini makna hadisnya lah, ya, ataupun makna daripada kisah tersebut. Apabila dibawa kepada Nabi SAW, Nabi SAW kata, itulah syaitan, ya, dia berkata benar, tetapi dia itu adalah seorang penipu pembohong. Itu syaitan. Ya, jadi syaitan pun boleh datang menyerupai manusia dan datang bertemu dengan kita. Ya, wal iyadzu billahi min dzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, keimanan kepada malaikat mengikut tugas-tugas yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasul, seperti bertasbih, beribadat siang dan malam tanpa jemu dan penat. Sebahagian mereka mempunyai tugas-tugas khusus. Ya, ada, jadi malaikat ni tugas-tugas mereka pun kita mesti imani juga. Apa tugas mereka? Kalau ada yang spesifik yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita wajib meyakini. Sebagai contoh Jibril apa dia? Tugas Jibril diamanahkan untuk membawa wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, maka kita kena yakini ini tugas Jibril. Ini tugas Jibril. Naam. Contohnya Mikail menjadi wakil membawa hujan. Maka kita kena yakini, kena imani tugas mereka. Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala ketika berlaku kiamat nanti. Maka kita orang beriman kena mengimani hal tersebut, meyakini bahawa ada malaikat namanya Israfil yang tugasnya nanti di dekat hari kiamat nanti untuk meniup sangkakala. Nah, itu. Ya, jadi ada 4 perkara ni penting. Pertama apa dia? Iman terhadap wujudnya malaikat. Mesti yakin, orang beriman mesti yakin, mesti percaya bahawa malaikat itu wujud. Tak boleh kata ni khurafat lah.
Ini bid'ah lah. Tak ada. Malaikat tu memang ada, malaikat tu memang wujud. Majma' alaih. Ulama sepakat. Ya, tidak ada khilaf, tidak ada beza pendapat. Yang kedua, iman kepada malaikat yang diberitahu nama-nama mereka secara khusus. Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Ya, dan mesti juga iman kepada yang tidak ada nama secara ijmal, secara umum. Ya, kemudian yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul berkenaan dengan malaikat tersebut. Ya, apabila disebutkan tentang berapa sayapnya, bagaimana rupa bentuknya dan sebagainya, itu kita imani. Tapi jangan dibayang-bayangkan, jangan digambar-gambarkan kerana kita belum pernah lihat, kita belum tahu. Ya kan? Kalau saya kata, kalau awak umpamanya lah ya, umpamanya awak ini adalah seorang yang tidak pernah melihat gajah. Saya kata gajah ini binatangnya ada telinga. Ya, binatangnya ada hidung, binatangnya ada kaki, binatangnya ada mata, binatangnya ada mulut. Nah, mungkin awak terfikir, oh macam manusia lah. Ya kan? Telinga, mata, hidung. Tapi ya, bagi orang yang pernah melihat gajah, dia tahu telinga gajah itu telinganya besar. Ya kan? Hidung gajah itu panjang, kaki gajah itu besar dan lain sebagainya. Nah, baik. Jadi apa yang kita belum pernah lihat, tak tahu kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita serahkan ya, hal ini kita percaya kepada erti dan pengertiannya sahaja. Malaikat ada sayap, 600 sayap, ya sayap okey dah, cukuplah. Ya kan? Bagaimana hakikat sayap tu nanti, ya nanti dah bila masanya kita akan tahu dan kita akan lihat insya-Allah taala dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat dan yang terakhir ialah iman kepada tugas-tugas malaikat. Jadi kalau ada tugas-tugas yang khusus yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi, maka wajib kita imani tugas-tugas tersebut. Ya, kalau kita dah tahu Jibril itu tugasnya membawa wahyu, mesti kita wajib iman dan wajib yakin. Tak boleh persoalkan. Ya, jadi ini beberapa perkara yang merangkumi beberapa asas penting di dalam beriman kepada para malaikat. Baik. Alhamdulillah. Ya, kita pindah pula kepada bab solat. Saya tahu jemaah semua dah rindu dah untuk bincangkan bab solat ni. Lama kita tidak buka dan kita tidak bincangkan bab solat. Baik. Kita lihat muka surat 310, soalan yang keempat. Soalan yang ketujuh. Ya, muka surat 310, soalan yang ketujuh. Apakah hukum keluar daripada masjid selepas azan dikumandangkan? Baik. Jawapannya, sepatutnya apabila azan dikumandangkan, kita perlulah menunggu hingga solat ditunaikan. Sekiranya kita keluar dari masjid itu, lalu balik ke rumah atau singgah ke kedai kopi, minum teh tarik dulu, mungkin kita ditarik kerana terlepas solat jemaah. Jadi jawapan dia agak kelakar lah sikit ya. Amalan keluar meninggalkan masjid selepas azan berkumandang mesti dielakkan. Hal ini kerana sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa, "Idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalli." Ada hadis di mana Nabi SAW menyatakan, apabila kamu berada di dalam masjid dan telah dilaungkan iqamat ataupun dilaungkan azan untuk salat, maka janganlah fala yakhruj. Ini adalah antara perintah ya, perintah Nabi, fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Maka janganlah keluar salah seorang daripada kamu daripada masjid sehinggalah dia telah menunaikan salat. Ya, jadi dalam hadis ini
ada satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita keluar daripada masjid setelah azan dilaungkan. Jadi bila azan dah dilaungkan, jangan keluar daripada masjid. Ya kan? Ada orang tu dia nak keluar daripada masjid, dia sibuk ya. Sembang, sibuk berbual, sibuk bersenda gurau dan sebagainya. Azan pun dilaungkan. Bila azan dah dilakukan, lama saya nak keluar lah ni. Saya nak keluar lah, ada urusan lah dan sebagainya. Tak boleh. Ya. Baik. Tapi ada juga perbincangan di kalangan para ulama. Yang mana ulama mengatakan, kalau kita keluar daripada masjid tersebut, untuk pergi ke masjid lain. Ini biasa berlaku di antara para asatizah lah, ustaz-ustaz. Kalau dia ada kuliah maghrib, lepas kuliah maghrib dia ada kuliah isyak kan. Maka para ulama mengatakan, ada sebagai ulama yang membolehkan hal tersebut. Kenapa? Kerana maksud daripada hadis ini ialah janganlah sampai seseorang itu terlepas daripada solat di dalam masjid. Ya kan? Tetapi kalau dah azan, katakanlah dia berceramah di masjid, ceramah, azan isyak. Ya, katakan masjid ni masjid yang dekat-dekat. Umpamanya apa? Umpamanya Masjid Malabar dengan Masjid apa tu? Abdul Ghafur, ataupun Masjid Anggulia dengan Masjid Abdul Ghafur umpamanya. Ya. Maka dia boleh keluar, masuk kereta, pecut ke masjid yang lain dan dia boleh solat berjemaah di masjid yang lain. Itu tidak mengapa menurut sebahagian ulama. Kita baca sikit lagi. Dalam hadis diceritakan bahawa Nabi SAW telah keluar untuk menunaikan solat. Azan dan iqamat sudah dilaungkan. Bahkan saf jemaah telah terbentuk dan Nabi SAW sendiri hampir berada di tempat solatnya. Ya, tiba-tiba baginda SAW tidak jadi meneruskan solat dan mengisyaratkan kepada para sahabat agar tetap di situ. Nabi SAW pun keluar dari masjid. Tidak berapa lama kemudian baginda SAW keluar dalam keadaan rambutnya masih basah kerana mandi junub. Sekiranya kalau ada hajat dan keperluan untuk keluar dari masjid, maka tidak menjadi masalah. Contohnya jika wuduk batal, adakah kita mahu solat tanpa berwuduk? Oleh itu bolehlah keluar untuk berwuduk. Begitu juga jika ada sakit, umpamanya hidung berdarah dan sebagainya. Jadi kalau katakan kita ada hajat, ada keperluan, maka okey saja, boleh saja. Yang tak dibolehkan ni kalau tidak ada keperluan, ya, tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, falyatafaddal mashkuran ma'jura, ya, maka dipersilakanlah dengan segala hormatnya. Kalau ada keperluan. Tetapi kalau tak ada keperluan, maka inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan ya, untuk kita faham bahawa yang lari daripada masjid bila ada azan ni siapa? Syaitan. Sifat syaitan ni bila dia dengar azan, dia cabut, dia lari. Sabda Nabi SAW, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan." Apabila dilaungkan azan, maka syaitan pun akan lari, berkeliaran. Walahu duratun hatta la yasma'u ta'dhin, dan dia sengaja kentut syaitan ni bila dia dengar azan, dia sengaja kentut agar apa? Agar dia tidak dengar azan. Ni perangai syaitan. Jadi siapa yang bila azan saja lari, tu ikut perangai siapa? Itu ikut perangai syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Soalan yang ke-8 ialah berkenaan dengan menggunakan azan di radio ataupun di TV untuk menggantikan azan secara live. Ni mungkin sekarang ni zaman orang online ya. Zaman tak dapat solat solat Jumaat, tak dapat solat jemaah dan sebagainya. Boleh tak kita katakan di masjid-masjid pun tak payahlah azan, cukup saja gunakan rakaman, boleh ataupun tidak? Ya, jawapannya tidak boleh. Jawapannya tidak boleh. Kenapa? Kerana ini tidaklah ataupun bukanlah ajaran ataupun amalan Nabi SAW dan para sahabat. Walaupunlah kita katakan zaman tu mana ada recording, ya,
Memang tak ada pun. Tetapi yang lebih perlu kita peka dalam masalah ini ialah ini adalah sebuah ibadat yang mesti didirikan oleh seseorang. Itu baru jadi ibadat. Ya, tapi kalau dia automatik saja picit button dah on gitu, itu bukan ibadat. Sebab itu ya kalau kita lihat dalam solat apa? Ayyuqimas salah, mestilah didirikan solat itu. Ayyuqimas salah. Jadi ibadat itu mestilah dilaksanakan. Dilaksanakan. Apabila ia tidak dilaksanakan, maka kenapa pun kita nak gunakan azan? Gunalah lonceng, gunalah alarm, gunalah siren pun dah cukup untuk memberitahu tentang masuknya waktu. Betul tak? Tetapi beza antara orang kata tu munabbih, antara alarm, antara pemberitahu masuk waktu dengan azan. Azan ni ibadat. Dan apabila ibadat mestilah dia dilaksanakan oleh seseorang dan ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya yang pernah kita bincangkan dahulu, ya. Baik, wallahu taala alam jemaah, mungkin saya cukupkan pada kadar ini sahaja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semuanya. Dan semoga dengan ilmu yang sedikit ni dapatlah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi, ya. Dan semoga diampunkan segala dosa-dosa kita dan diangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.